sakitnya kepala, kerap sakit kepala. Nah, antara fakta yang anda perlu tahu, tak semua gejala kerap sakit kepala itu merupakan tumor otak. Tetapi, jika anda mengalami kondisi ataupun simptom yang dikatakan sebagai tumor otak, ya betul, kerap sakit kepala merupakan salah satu simptom yang boleh melibatkan ataupun menjadikan anda mempunyai kondisi tersebut. Jadi persoalannya di sini bagaimana untuk membezakan sakit kepala biasa yang kerap berlaku dan juga sakit kepala yang menjadi simptom kepada tumor otak. Segalanya kita akan kongsikan dalam perkongsian ini untuk topik kita, tumor otak. Sakit kepala antara petanda ketumbuhan atau tumor otak. Secara umumnya dianggarkan 3,000 hingga 5,000 kes tumor otak berlaku di Malaysia. Tumor otak boleh menyerang individu tanpa mengira usia. Namun, golongan lelaki mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk mengalami tumor otak berbanding wanita, iaitu 1.5/1. Tumor ini juga dibahagikan kepada benign atau malignant, iaitu tumor jenis kanser atau bukan kanser. Ketumbuhan malignan boleh dikategorikan daripada tahap 1 hingga 4. Apakah puncanya? Bagaimana peluang pesakit untuk sembuh? Teruskan menonton perbincangannya di studio. Tumor otak merupakan topik yang akan kita kupaskan pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Hello Doktor. Kita cukup bertuah pada hari ini kerana ada Dr. Azmi Alias. Kita terus saja perkenalkan di sebelah saya, Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kanan Neurosurgery, Jabatan Neurosurgery Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Satu topik yang saya rasa agak general, agak luas untuk kita kongsikan bersama. Namun begitu kita harapkan juga dapat memberi manfaat kepada mereka di luar sana kerana sukar untuk bezakan, kan, ada simptom yang sedikit overlay ataupun simptom yang mungkin dikategorikan sama seperti itu, seperti ini. Jadi kita ingin kupaskan lebih dalam lagi. Sebelum itu saya nampak ada beberapa dikatakan model di hadapan ini, tengkorak dan juga otak. Untuk kita kongsikan terlebih dahulu anatomi otak itu sendiri, Doktor. Silakan. Okey, terima kasih Anim. Pertama sekali, kalau kita lihat kepada model ni, ini merupakan model yang menggambarkan otak manusia. Okey. Dan otak manusia secara kasarnya Anim terbagi kepada 3 bahagian, iaitu otak besar ataupun dipanggil cerebrum, dan yang kedua adalah otak kecil, kalau kita boleh lihat di sini. Okey. Yang ini merupakan cerebellum. Dan di tengah-tengah ini merupakan pusat otak. Okey. Okey. Jadi otak cerebrum ataupun otak yang besar ni, kalau kita lihat dia banyak jaringan, jalur dan sebagainya, ini sebenarnya dia panggil gyrus, dan juga bahagian lekukan itu dia panggil sulcus. Dan kalau kita lihat secara kasarnya, otak yang besar ni ataupun cerebrum ni dibagi pula kepada beberapa kawasan, iaitu hadapan dipanggil frontal, di bahagian atas tengah-tengah ni dipanggil parietal, manakala yang belakang ini dipanggil occipital lobe. Okey. Dan tepi ini dipanggil temporal lobe. Okey. Ya, dan kalau kita lihat pula di bahagian bawah otak kecil ni, dia terdiri daripada 2 pasang, dia panggil cerebellum, yang ini kanan dan kiri. Dan antara struktur yang paling penting dalam otak merupakan pusat otak. Dan di sinilah terdapat 3 bahagian, dipanggil midbrain, pons dan medulla oblongata. Itu merupakan struktur umum otak manusia. Okey. Bila kita cakap tentang kondisi tumor otak ini, selalunya di bahagian mana dan bagaimana ianya terjadi? Kalau mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, baik. Kalau kita lihat dari segi struktur otak itu sendiri, struktur otak ni terdiri daripada sel-sel otak dan juga sel sokongan otak, dia panggil supporting tissue. Dan otak manusia juga terapung di dalam air yang dipanggil cerebrospinal fluid, dan dia juga dilaputi oleh selaput otak yang dipanggil meninges. Okey. Ya. Dan otak ini diprotek ataupun disimpan di dalam tengkorak yang keras. Jadi ketumbuhan boleh berlaku daripada semua bahagian yang saya sebutkan tadi. Dia boleh terjadi daripada tulang itu sendiri, terutama jika ada ketumbuhan yang melibatkan tulang tengkorak, daripada tengkorak itu sendiri ataupun daripada tempat lain.
Ketumbuhan juga boleh terjadi daripada selaput otak itu sendiri. Ketumbuhan boleh berlaku daripada sel-sel otak ataupun sel sokongan otak. Dan kalau kita lihat di bahagian otak juga terdapat salur darah dan kadang-kadang ada juga ketumbuhan yang mempunyai salur darah yang berlebihan. Jadi boleh berlaku di mana-mana bahagian otak. Kalau kita tahu kan, barah ataupun tumor ketumbuhan ini dia berlaku sangat pantas, kan? Dia merebak dengan sangat pantaslah di kawasan-kawasan yang selalunya kita dengarkan kalau bahagian-bahagian tertentu juga melibatkan lagi-lagilah otak itu sendiri kan yang mengawal fungsi-fungsi lainnya. Bagaimana ianya boleh terjadi untuk menyerang bahagian-bahagian tertentu yang dikatakan sebagai tumor ini? Okey. Kalau kita lihat dari segi konteks sebenar, tumor ataupun ketumbuhan otak ini terdapat dua jenis. Yang pertama, ketumbuhan yang dipanggil primer, iaitu ketumbuhan ini berasal daripada sel-sel otak yang normal, namun berlaku pembesaran yang terlalu cepat dan di luar kawalan. Jadi sel-sel normal ini daripada sel otak itu sendiri. Dan ketumbuhan yang kedua dipanggil sekunder ataupun secondary, di mana ketumbuhan itu bukan berasal daripada otak, tetapi dia berasal daripada organ-organ yang lain, di mana merebak ke otak melalui edaran darah ataupun kita panggil hematogenous spread, ataupun kadang-kadang ketumbuhan itu terletak berdekatan dengan otak, contoh dasar tengkorak, rongga hidung, telinga dan sebagainya, dan dia merebak masuk ke rongga intracranium ataupun otak. Kalau kita cakap tentang golongan, kan selalunya kita dengarkan golongan dewasa dan mungkin ada setengah yang berfaktorkan genetik, macam-macam faktor yang mungkin kita nak kongsikan lebih dalam lagi. Tapi kalau cerita tentang golongan ini bukan sahaja dewasa, kanak-kanak juga terdapat kondisi tumor otak ni. Doktor, bagaimana fahaman kita untuk keadaan kanak-kanak pula? Okey, kalau kita lihat dari segi statistik kebangsaan, pada tahun 2012, WHO Globocon melaporkan bahawa kejadian ketumbuhan otak di kalangan rakyat Malaysia lebih kurang dalam 1.26 di dalam 100,000 populasi. Dan sebenarnya ketumbuhan otak ni hanya 2% daripada keseluruhan kesemua kategori ketumbuhan. Jadi sebenarnya kanser otak ni jarang. Namun begitu, terdapat golongan tertentu yang boleh ataupun mendapat ketumbuhan otak. Dan ketumbuhan otak ini juga berkaitan dengan faktor umur. Lagi banyak umur kita meningkat, maka risiko untuk kita mendapat ketumbuhan otak itu lebih tinggi. Kerana dalam kajian juga menunjukkan bahawa mereka yang berumur lebih lanjut, terutama dalam 50-60 tahun ke atas, mereka disebabkan faktor umur, kadang-kadang mereka boleh mendapat ketumbuhan kategori sekunder, iaitu merebak daripada tempat lain. Dan sebahagian kecil adalah kanak-kanak. Kerana di bahagian kanak-kanak biasanya kalau peringkat awal, kadang-kadang ketumbuhan itu telah bermula dalam kandungan itu sendiri. Jadi mereka terdapat abnormality, di mana keseimbangan dalam pembesaran sel-sel yang normal tadi membesar terlalu berlebihan, maka proses itu berlaku even semasa dalam kandungan. Jadi apabila kanak-kanak atau bayi itu lahir, kadang-kadang boleh dikesan sebaik saja kelahiran ataupun selepas beberapa tahun kanak-kanak itu membesar. Dan yang itu kita panggil yang itu kita panggil congenital tumor. Dan terdapat juga beberapa ketumbuhan yang di kalangan kanak-kanak yang lebih common ataupun lebih kerap berbanding dewasa. Contoh medulloblastoma yang merupakan satu ketumbuhan yang sangat agresif, yang antara most malignant lah di bahagian kanak-kanak, yang berlaku pada kanak-kanak umur dalam bawah daripada 12 tahun. Dan boleh dikatakan rare case juga? Rare case juga, doktor? Baik. Okey, itu pengenalan awal berkaitan dengan tumor otak itu sendiri. Anatomi kita dah kongsikan dan juga antara golongan yang berisiko, statistik juga doktor dah kongsikan. Tapi banyak lagi sebenarnya kita nak tanya bersama dengan doktor seketika nanti hanya di Hello Doktor.
Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor untuk topik utama kita merupakan tumor otak. Banyak yang keliru kalau kita katakan tentang simptom ataupun apa yang menjadikan ianya mungkin dikatakan sebagai tumor otak dengan sakit kepala dan beberapa yang lain. Tapi sebelum itu mungkin faktor terlebih dahulu yang kita nak tahu. Apakah faktor yang menyumbang kepada kondisi ini? Terdapat beberapa faktor yang jelas dikenal pasti yang memberi risiko lebih untuk kita mendapat ketumbuhan otak. Yang pertama, faktor umur. Selagi umur kita lanjut, maka kemungkinan salah satu organ di dalam badan kita, bukan saja otak, boleh mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Ya. Okay. So yang ini boleh menyebabkan risiko ketumbuhan yang dipanggil secondary tumor. Jadi apabila umur kita lanjut lebih kurang dalam 50 ke atas, maka risiko untuk mendapat ketumbuhan terutama yang secondary itu lebih tinggi. Kemudian faktor yang kedua yang telah dikenal pasti adalah apabila kita pernah mengalami pencemaran ataupun pencemaran kepada pancaran radiasi. Namun kes-kes begitu tidak berlaku di Malaysia. Contoh di Hiroshima, apabila bom atom diletupkan, maka pancaran radiasi ini jelas membuktikan bahawa penduduk di Hiroshima mempunyai risiko mendapat ketumbuhan otak yang lebih tinggi berbanding dengan yang lain. Faktor yang ketiga adalah genetik. Ya. Walaupun bagaimanapun, faktor genetik ni agak terhad. Ada satu keadaan yang dipanggil inherited genetic syndrome, yang mana apabila pesakit atau seseorang itu mengalami penyakit sindrom ini, contoh yang kita panggil neurocutaneous syndrome seperti neurofibromatosis, dia ada type 1, type 2, ya, dan kita ada contoh tuberous sclerosis, ya, von Hippel-Lindau. Jadi mereka mempunyai kelainan genetik yang mana apabila kalau katakan dia berkahwin dan sebagainya, so dia punya offspring ataupun anak-anak kemudiannya mempunyai risiko yang tinggi melebihi 50% untuk membawa genetik abnormal ini dan mempunyai risiko ketumbuhan yang tinggi. So namun begitu, inherited genetic syndrome ini sangat jarang. Ada juga pesakit yang mengalami masalah immune system yang rendah. Contoh pesakit yang mungkin akibat penyakit tertentu, kanser dan sebagainya, immune system mereka rendah. Apabila immune system mereka rendah, mereka mempunyai risiko untuk mengalami ketumbuhan otak. Yang ini merupakan antara bukti-bukti yang jelas daripada kajian. Tapi bagaimanapun, terdapat beberapa fenomena ataupun teori baru. Contoh, kalau kita menggunakan handphone. Ya, saya selalu dengar juga. Adakah kita boleh mendapat risiko untuk mendapat ketumbuhan otak? Maknanya itu fakta? Itu sebenarnya teori. Namun begitu, sehingga kini tidak ada kajian yang jitu ataupun jelas yang dapat mengaitkan teori ini dengan penyakit ketumbuhan otak. Mungkin terdapat faktor-faktor environment yang lain, namun kita masih memerlukan kajian yang jitu untuk pastikan bahawa ini adalah punca sebenar. Ya, betul, sebab sokongan daripada faktor lain itu sangat kuat, baru boleh mengesahkan sesuatu perkara tersebut. Rentetan daripada itu, adakah faktor itu juga sama untuk kondisi kanak-kanak? Pada kanak-kanak, biasanya mereka lebih berisiko kalau mereka ada inherited genetic syndrome seperti yang saya maklumkan tadi. Jadi kita banyak contoh di Hospital Kuala Lumpur, kita banyak merawat pesakit kanak-kanak dan sebahagian daripada mereka, mungkin dalam 20%, memang mempunyai inherited genetic syndrome. Yang mana kita dah tahu daripada awal golongan ini mempunyai risiko yang tinggi. Jadi pemantauan rapi dibuat terhadap pesakit kanak-kanak ini dengan kolaborasi jabatan-jabatan yang lain. Jadi kita buat pemantauan secara berkala dan apabila kita kesan ada ketumbuhan dan kita akan memberi nasihat dan apabila kita perlu melakukan intervensi, maka kita akan buat mengikut keperluan. Jadi kita pantau mereka dengan lebih orang kata kerap lah. Okey. Selain daripada itu, kita juga nak dengarkan soalan daripada rakan saya ni, rakan artis Nazim. Ada soalannya tentang pembedahan dan juga tumor otak. Jom sama-sama kita dengarkan. Hello doktor, saya nak tanya,
boleh tak tumor tu berlaku secara tiba-tiba? Maksudnya tanpa simptom. Okey, boleh tak berlaku secara tiba-tiba? Maknanya tanpa faktor lain, tanpa sebab dan ianya terjadi. Boleh. Sebab untuk menjawab soalan tu kita kena lihat fiziologi dan anatomi otak itu sendiri. Kalau kita lihat otak manusia ni merupakan satu organ yang paling kompleks dan dianya disimpan ataupun diprotect ataupun dilindungi dalam tengkorak manusia. Otak juga mempunyai satu keupayaan iaitu dia panggil autoregulation yang mana dia boleh mengawal tekanan dalam otak melalui proses semula jadi. Okay. Ada satu teori dipanggil Monro-Kelly Doctrine yang mana tekanan dalam otak ini sebenarnya disumbangkan oleh bahagian otak, salur darah dan cecair otak. Jadi dalam keadaan yang normal, otak ni mempunyai keupayaan untuk mengimbangi. Walaupun ada ketumbuhan yang membesar secara perlahan-lahan, maka sistem ini akan adjust supaya tekanan otak itu sentiasa stabil. Okey. Jadi pesakit langsung tidak menyedari ataupun langsung tidak mempunyai sebarang simptom sehinggalah sistem ini gagal. So apabila sistem ini gagal, berlaku yang serius dan berlaku ketidakseimbangan, maka tekanan otak akan meningkat secara tiba-tiba. Itu sebab kadang-kadang kita pernah jumpa pesakit yang umurnya contoh dia ada ketumbuhan hampir 7 cm. Okey. Namun dia tidak ada masalah langsung sehingga satu hari dia mengalami pening dan sawan dan dia pingsan. Selepas kita buat ujian imbasan, kita dapati dia ada ketumbuhan yang besar. Jadi memang ketumbuhan boleh berlaku tanpa kita sedari. Namun begitu, dia juga boleh kita sedari awal walaupun saiz dia kecil jika ketumbuhan itu melibatkan struktur-struktur otak yang sensitif atau kritikal. Sebab dia bagi indikator lah. Yes. Ada indikator yang mengesahkan, yang macam menjadikan kita tahu ada yang tak kena dengan situasi badan. Apa yang berlaku kalau peningkatan tekanan pada otak tu, Doktor? Okey. Dan kita tahu bahawa otak ini merupakan struktur yang disimpan dalam tengkorak. Dan tengkorak ini merupakan satu sistem yang rigid ataupun closed box. Kalau kita ada contoh tulang, apabila kita berlaku kecederaan itu berlaku dan berlaku bengkak tisu, maka tekanan tu akan keluar. Tetapi otak, fenomena dia terbalik. Kerana otak di dalam, tulang di luar. Apabila berlaku ketumbuhan dan berlaku bengkak otak, maka tekanan tu tidak boleh keluar. Jadi mereka akan tertekan di seluruh bahagian dan yang paling penting, di tengah-tengah ini adalah pusat otak. Okey. Di pusat otak inilah terletak kita punya pusat jantung dan pernafasan dan tahap kesedaran. Dan apabila tekanan itu meningkat keterlaluan, maka otak tidak ada choice ataupun dia tertekan dan tekanan ini akan berlaku kepada pusat otak. Yang ini boleh menyebabkan dan kematian. Ada juga ketumbuhan yang kecil, contoh kalau dia letak di bahagian otak, di bahagian pusat percakapan. Kecil saja, tetapi dia duduk betul dekat pusat yang mengawal percakapan. Dan pesakit akan mengalami simptom yang awal iaitu dia pertuturan dia terganggu. Ada juga pesakit yang mana ketumbuhan tu kecil, tetapi dia melibatkan saraf telinga, delia. Jadi biasanya mereka akan dengar bunyi macam ringing, bunyi hissing macam tu. Dan perlahan tumor tu membesar, dia menekan saraf muka. Dan pendengaran dia mula kurang dan muka dia perlahan sengit ataupun dia tak simetri. Yang itu pun juga boleh berlaku. Okey, itu kita nampak di bahagian-bahagian tertentu. Tanda-tanda awal lain yang mungkin kita boleh kenal pasti daripada kondisi-kondisi harian yang kita alami kan? Bagaimana? Bergantung kepada di mana bahagian otak tumor itu terlibat. Contoh, jika di bahagian hadapan, otak hadapan ni mengawal kita punya ingatan, memory, behavior, fokus, executive decision. Jadi saya pernah mendapat pesakit yang mana dia mengalami masalah untuk menghafal. Dia tidak boleh ingat apa yang dia pelajari. Dan dia juga mengalami perubahan perangai ataupun behavior. Dan apabila kita buat pemeriksaan, kita dapati ada clue ataupun kesan-kesan yang lain pada perubahan fizikal
yang mana kita proceed ataupun kita teruskan dengan ujian imbasan dan kita dapati dia ada ketumbuhan di bahagian otak hadapan. Ada juga apabila ketumbuhan itu berlaku di bahagian otak bawah, maka dia akan menekan otak bawah, dan otak bawah fungsi dia adalah keseimbangan berjalan. Jadi ada pesakit yang datang dengan masalah berjalan dia tak seimbang dan dia kerap jatuh. Dan dia akan melibatkan di mana tempat tumor itu berada. Betul. Dan dia akan mengganggu fungsi tersebut. Baik. Okey, banyak sebenarnya yang kita pelajari setakat ini. Namun begitu, sekejap lagi kita nak kongsikan tentang sebenarnya ada pembedahan tumor yang dilakukan secara dalam keadaan sedar. Seketika nanti hanya di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Dr. Azmi Alias di sini berkongsi daripada awal sehingga ke saat ini. Kali ini kita nak fokuskan kepada mereka yang mungkin ingin melakukan pemeriksaan awal. Selepas kita dah kongsikan antara faktor, penyebab dan juga simptom, tanda awal, mungkin ada yang tergerak nak lakukan pemeriksaan. Jadi apakah tindakan yang terbaik untuk kita pastikan pemeriksaan awal dapat dilakukan, Doktor? Okey, Anim. Apabila pesakit mempunyai ketumbuhan otak, mereka mempunyai simptom yang tertentu. Ada simptom yang terlalu umum, contoh pening kepala. Jadi semua orang pening kepala. Ya, betul. Tetapi pening dia semakin teruk. Semakin tidak terkawal. Dan pening itu biasanya kalau dulu boleh makan ubat, tapi kali ini ubat pun tak jalan. Ya. Dan di samping itu ada tanda-tanda yang lain yang menjurus kepada kenaikan tekanan otak. Contoh penglihatan dia mula kabur ataupun dia mula muntah, dan yang paling teruk dia mengalami keadaan yang mana tahap kesedaran dia terganggu. Okey. Pastinya ada di antara kita yang memberikan kadar toleransi itu berbeza-beza, kan? Benar. Kita rasa macam mungkin bagi kita boleh tahan sakit kepala tersebut, kita boleh tahan kondisi-kondisi yang dikatakan sebagai simptom. Tapi ada setengah individu yang katakan saya dah tak boleh tahan keadaan ini. Jadi bagaimana kita nak membezakan yang mungkin ini merupakan warning sign, kita perlu lakukan pemeriksaan segera? Okey, apabila simptom itu lain daripada biasa. Katakan dia ada contoh tadi pening ataupun muntah, tapi semakin teruk sebab ketumbuhan ini dia membesar. Apabila dia membesar, maka tekanan otak akan meningkat dan dia ada general symptom dan juga specific symptom. So specific symptom ni juga bergantung kepada di mana kedudukan ketumbuhan itu. Yang ini yang paling penting. Contoh katakan dia ada penglihatan kabur. Jadi kita tahu bahawa korteks penglihatan iaitu letak di bahagian occipital ataupun laluan saraf mata di sepanjang itu. Dan ini perlu kita buktikan lagi dengan pemeriksaan fizikal. Itu sebab penting untuk bertemu doktor dan doktor akan pastikan bahawa simptom ini adalah satu gejala yang signifikan. Dan doktor perlu buat pemeriksaan fizikal untuk menguatkan lagi teori ataupun pandangan bahawa ini mungkin ketumbuhan. Dan selepas itu doktor pun tak boleh confirm. Untuk confirm tu kita perlu buat ujian, iaitu ujian imbasan. Selain daripada ujian imbasan, ada juga pemeriksaan yang lain, contoh penglihatan. Ada pesakit yang mengalami ketumbuhan contoh pituitary gland di dasar tengkorak, maka dia tidak boleh melihat. Tetapi dia tidak boleh lihat pada satu kawasan tertentu sebab ketumbuhan itu menekan dari bawah. Jadi dia boleh lihat macam biasa, tetapi apabila di bahagian tepi dia punya field dia tu affected. Dia spesifik lah. Spesifik. Dekat kawasan tertentu je yang dia mungkin kabur ataupun tak nampak. Contoh saya pernah dapat pesakit yang mana dia cuma komplain apabila dia nak ambil corner, turn dalam kereta, dia terpaksa pusing untuk tengok side mirror. Tanpa dia sedari bahawa rupanya dia punya visual field di bahagian tepi tu tak nampak. Sehinggalah bila dia kerap pusing dan dia dapati bahawa tepi ni dia langsung tak nampak. Jadi itu merupakan satu lagi clue yang sangat jelas. Jadi kita akan buat ujian mata. Kalau dia ada masalah ketumbuhan yang melibatkan saraf telinga, kita ada buat ujian telinga, audiometri dan sebagainya. Dan kalau dia sawan, satu lagi simptom yang sangat spesifik untuk ketumbuhan, sebab otak kita ni sangat sensitif dan dia boleh dapat sawan. Dan kita buat ujian contoh EEG. Ujian EEG ni kita akan mengesan
kita akan letak beberapa wire di bahagian surface otak, tengkorak, dan di situ kita boleh kesan di mana aktiviti sawan yang tidak normal. Daripada situ kita tahu, okey, mungkin otak hadapan kiri. Sebab aktiviti sawan tu fokus di situ. Daripada situ kita tahu bahawa very likely, kemungkinan besar memang ada ketumbuhan. Jadi kita akan buat ujian lanjut imbasan. Ujian imbasan ni pula dia ada banyak kategori. Yang paling mudah untuk kita buat adalah CT scan. CT scan ni boleh dibuat di mana-mana fraternity hospital, swasta dan sebagainya. Dan untuk ketumbuhan otak kita perlukan imbasan yang lebih jelas. Biasanya kita akan buat ujian yang panggil MRI ataupun magnetic resonance imaging, yang mana kita akan boleh lihat struktur otak dengan lebih jelas, termasuk di mana kedudukan dia, kesan dia lebih jelas dan kesan kepada struktur otak yang berlainan. Okey, cara diagnosis tumor otak yang kita kongsikan secara grafik itu juga diharapkan dapat memberi penjelasan yang lebih kepada mereka yang ingin mengetahui apakah diagnosis yang perlu dilalui, proses itu yang perlu dilalui oleh mereka yang ingin melakukan pemeriksaan. Jangka panjang dan jangka pendek pasti ada kesannya terhadap individu. Jadi bagaimana doktor nak kongsikan terhadap individu yang mengalami tumor otak ini untuk jangka pendek dan jangka panjang? Untuk jangka pendek, biasanya pesakit akan mengalami simptom yang keterlaluan. Mereka pening, mereka tidak boleh berjalan, mereka tidak boleh mendengar, muntah dan sebagainya. Yang ini perlu rawatan dan biasanya selepas contoh pembedahan ataupun kita bagi ubat untuk kurangkan bengkak, simptom ini akan improve. Mungkin temporary, kecuali kalau pembedahan itu berjaya mengeluarkan ketumbuhan dan sebagainya. Yang unik mengenai ketumbuhan otak ini adalah kerana otak ni merupakan struktur yang boleh memberi kesan kepada cognitive function kita. Cognitive function ni maknanya nak buat keputusan, nak berfikir, nak ingat, nak melihat dan sebagainya. Waras. Yes. Jadi dan dia juga memberi kesan psikososial. Apabila kita tidak boleh perform, contoh, tidak boleh bercakap dengan baik, ataupun tidak boleh buat kerja yang biasa kita lakukan, atau kita langsung tidak boleh buat keputusan. Jadi itu memberi kesan immediately pada pesakit. Okey, selain daripada itu, sebenarnya kami nak kongsikan juga pembedahan tumor yang dilakukan secara sedar. Kalau tadi saya dah kongsikan sedikit tease, ini dia laporan khas yang kita nak anda sama-sama tonton. Pesakit saya hari ini ketumbuhan dia dekat bahagian kanan otak di tempat yang mengawal pergerakan kiri badan dia. So pergerakan tangan dengan kaki. Sebab dia dekat tempat yang kita panggil eloquent, artinya tempat yang mengawal fungsi yang penting dalam badan. Dia nasib baik, dia datang awal sikit. Dia jumpa saya dalam lebih kurang 2 bulan lepas. So masa dia datang, keadaan dia tak teruk sangat. Katakan kita biarkan benda ni setahun 2 tahun, dia mungkin mengalami kelumpuhan. Apa yang kita buat sekarang adalah operasi dalam kepala, otak. Memang pembedahan ini susah, memang pembedahan ini banyak risiko dia. Sebab kita tengah buat pembedahan di tempat yang mengawal seluruh badan kita. Kita kena bandingkan, kalau kita tak buat apa-apa, risiko dia lagi tinggi. Dia memang akan ada kelumpuhan, dia mungkin mati kalau tak buat apa-apa. So, risiko tak buat apa-apa lagi teruk daripada risiko operasi. Sekarang kita sedang menyaksikan pembedahan tumor otak yang dikatakan sebesar 6 cm dan saya juga difahamkan pembedahan ini mengambil masa selama 3 jam. Pembedahan ini juga berbeza kerana dilakukan ketika pesakit dalam keadaan sedar. Can you move your wrist? Yeah. Can you move your wrist? Yes, very good.
try again. 1, 2, 3, 4. Okay. Kita akan hantar ketumbuhan yang kita ambil kepada bahagian patologi. Patologi adalah bahagian yang akan mengkaji ketumbuhan ni untuk pastikan adakah ketumbuhan ni benign, artinya tidak bukan kanser, ataupun malignant, artinya kanser. Kita kena pastikan, sebab kalau kanser dia ada rawatan susulan lain macam kemoterapi, radioterapi. Kalau benign ataupun bukan kanser, artinya kita follow up saja. Okey, itu dia sedikit perkongsian pembedahan tumor otak secara sedar. Tapi kalau kita tengok pembedahan itu, doktor, kenapa ianya dilakukan secara sedar? Adakah pemilihan daripada pesakit itu sendiri ataupun ada sebab tertentu? Teknik pembedahan secara sedar ini merupakan satu teknik yang baru juga, tetapi dilakukan khusus untuk ketumbuhan tertentu, terutama jika ketumbuhan itu melibatkan struktur yang kritikal. Sebagai contoh, pusat percakapan. Apabila ketumbuhan itu terletak di bahagian pusat percakapan, kalau kita buat pembedahan semasa pesakit tidur, jadi ada kemungkinan pembedahan itu akan merosakkan kawasan tersebut. Jadi dengan buat pembedahan secara sedar, jadi semasa pembedahan kita boleh bercakap dengan pesakit dan kita boleh stimulate kawasan itu dengan probe alat yang tertentu, dan apabila kita sentuh, kita tahu titik fokus yang tepat bahawa itulah kawasan percakapan yang kita tidak boleh rosakkan ataupun sentuh. Jadi ini memberi kebaikan dari segi precision dan safety untuk pesakit, kerana kita tahu kawasan itu tidak boleh sentuh, jadi kawasan yang lain kita boleh buang. Jadi ini juga membantu kepada kadar kejayaan pembedahan yang lebih tinggi, dan pada masa yang sama menyelamatkan ataupun preserve function kritikal pesakit. Ya, betul. Fungsi-fungsi utama itu dapat diselamatkan, kan? Benar. Apabila mungkin boleh bercakap, memberikan sense yang dapat dilakukan semasa pesakit sedar. Okey, menariknya di sini kita nak sentuh pula tentang rawatan nanti. Seketika nanti, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Hello Doktor. Vertigo bukanlah satu penyakit, ia adalah gejala ataupun simptom daripada penyakit lain. Vertigo ni biasanya berpunca daripada telinga, contohnya jangkitan ataupun tersumbat, ataupun datangnya daripada otak, contohnya tekanan darah tinggi ataupun strok. Vertigo ni dia tak sama dengan pening tau. Vertigo ni dia macam kita rasa diri kita berputar ataupun kita rasa persekitaran yang berputar-putar. Perasaan berputar ini boleh menyebabkan seseorang rasa mual, pening, tak stabil, rasa nak muntah. Jadi, untuk bantu mangsa vertigo, pegang mangsa dengan kuat dan juga erat. Arahkan mangsa untuk bertenang dan kalau perlu minta dia tutup mata. Pusingkan kepala mangsa 45 darjah ke kiri tapi perlahan-lahan, dan kemudiannya anda nak cuba dudukkan mangsa dengan perlahan-lahan pula. Keywordnya adalah perlahan-lahan. Sebab kalau dibuat terlampau laju, pergerakan yang laju itu akan menyebabkan mangsa rasa berputar-putar lagi. Once mangsa dah stabil dan juga selesa dalam keadaan duduk, kemudian baringkan pula dia dengan perlahan-lahan, masih dengan kepala 45 darjah ke kiri, tapi sekarang arahkan dia untuk halakan kepala ke bahu, head to shoulder. Letakkan satu bantal kecil di bawah kepala mangsa dan biarkan mangsa rehat dalam posisi yang sama untuk lebih kurang 5 hingga 15 minit. Dan kalau bilik tu gelap dan juga senyap, ia akan membantu mempercepatkan proses pemulihan. Tapi ingat, jangan biarkan mangsa keseorangan tanpa pemantauan. Mangsa yang mengalami gejala vertigo tidak disarankan untuk memandu. Jika gejala berterusan lebih daripada 15 minit masih rasa berputar-putar, bawa mangsa ke hospital yang berdekatan dengan segera. Okey, itu dia Doktor in the House. Terima kasih banyak-banyak Dr. Mala. Kali ini berkongsi tentang bagaimana pula reaksi yang terbaik kalau kita berada dengan kondisi-kondisi seperti vertigo sebentar tadi. Kembali dengan topik utama kita iaitu tumor otak. Kali ini kita nak sentuh tentang rawatan. Yang paling penting sekali, ramai yang nak tahu kan, antara rawatan bagi tumor otak. Dan ada juga yang bertanya, adakah pembedahan the only way, satu-satunya cara untuk merawat kondisi ini? Okey, baik. Sebenarnya rawatan ketumbuhan otak ini ada banyak.
Yang pertama rawatan ubat tanpa pembedahan lah maksudnya. Kita akan memberi pesakit ubat. Contoh kalau pesakit ada sawan, kita bagi ubat sawan. Kalau ketumbuhan tu menyebabkan bengkak otak, jadi ada ubat untuk kurangkan bengkak otak. Ya. Dan jika pesakit itu mengalami simptom pening kepala, dan kita akan bagi ubat untuk kurangkan kesakitan ataupun gejala begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rawatan pembedahan. Pembedahan sebagai kita tahu bahawa ketumbuhan otak ini merupakan mass ataupun ada lesion dalam tengkorak yang tertutup. Terutama kalau saiz dia besar. Kalau saiz besar, tekanan otak sudah meningkat. Dan seperti saya terangkan tadi, the Monro-Kelly Doctrine ataupun auto-regulation sistem otak telah gagal. Jadi kita memang tidak ada option yang lain, iaitu kita kena keluarkan ketumbuhan itu. Jadi kalau boleh kita buang semua. Namun begitu bergantung juga jenis ketumbuhan, kedudukan ketumbuhan, sama ada dia melibatkan struktur yang kritikal atau tidak. Dan teknik pembedahan pula banyak. Bukan semestinya mesti buka pembedahan yang besar. Sebab sekarang teknologi telah berubah. Banyak peralatan baru yang moden yang membolehkan pembedahan dilakukan dengan tepat, precision. Contoh kita gunakan alat yang dipanggil neuronavigation. Macam kita nak pergi satu tempat, kita ada Waze. Nak navigate tu. Jadi peralatan komputer base yang berjuta tu boleh digunakan. Lebih tepat lah, boleh dikatakan lebih tepat lah peratusan dia untuk efektifnya. Betul. Dan kita juga boleh membuat pembedahan dengan pembedahan yang kecil, dia panggil keyhole surgery. Contoh kita boleh buat pembedahan menggunakan di bahagian eyebrow ataupun kening pesakit. Dan kita hanya membuka bukaan yang kecil di bahagian hadapan ini, mungkin dalam 3 darab 2 cm, dan kita boleh reach ataupun sampai ke bahagian dasar tengkorak. Itu kalau posisi di hadapan dan bawah. Dan ada juga kita boleh lakukan pembedahan melalui hidung. Contoh kalau ketumbuhan itu terletak di sini ataupun pituitary gland di tengah-tengah, dan kita boleh lakukan pembedahan melalui hidung menggunakan teknik endoscopy. Yang mana kita buka pembukaan di situ dan kita boleh keluarkan ketumbuhan itu dengan selamat tanpa sebarang pembedahan besar di kepala. Selain daripada itu, saya nak tambah sikit lagi, terdapat juga rawatan contohnya radioterapi. Sebab tidak semua ketumbuhan ini dapat dibuang semua. Contoh kalau ketumbuhan itu melibatkan dasar tengkorak yang melibatkan struktur kritikal, yang mana kalau kita cuba buat pembedahan kesemuanya, dia akan memberi risiko yang terlalu tinggi untuk pesakit. Jadi mungkin kita tak boleh nak buang semua, dan tinggalan dia tu kita boleh kawal dengan radioterapi. Dan radioterapi masa kini pula lebih advance. Kita ada beberapa teknologi baru, contoh gamma knife. Kita menggunakan sinar gamma untuk memberi radioterapi pada ketepatan yang milimeter accuracy dan memberi kesan radiasi yang tinggi dalam masa yang singkat. Tapi dia tak mengganggu struktur kritikal yang fungsinya? Ya, betul. Sebab dia ada beberapa syarat dia, iaitu struktur kritikal hendaklah beberapa julat milimeter. Yang itu kita boleh tentukan. Itu sebab pembedahan tu dapat mengurangkan. Kita juga ada teknologi contoh robotik Novartis menggunakan sinar X untuk mengawal ketumbuhan itu. Dan ada juga ketumbuhan di bahagian otak yang radiosensitif. Sebagai contoh geminoma. Kita hanya perlu ambil biopsi sedikit, keputusan makmal confirm geminoma, kita hanya perlu bagi rawatan radioterapi tanpa pembedahan besar walaupun ketumbuhan itu besar. Baik. Jadi amat penting. Itu amat penting untuk anda mengetahui sebenarnya untuk kita diagnose terlebih dahulu dan mengetahui rawatan terbaik terhadap kondisi yang sebenar. Sebagai akhirnya, nampak macam lama tapi ini sahaja masa yang kita ada. Bagaimana nasihat daripada doktor sendiri kepada semua di luar sana yang mungkin agak khawatir tentang rawatan, kan? Nak pergi jumpa doktor pun agak khawatir untuk menentukan, mengesahkan kondisi-kondisi ini. Daripada doktor mungkin dapat menjentik hati mereka lebih cakna. Silakan. Okey, sebenarnya penyakit ketumbuhan otak ni boleh berlaku pada semua usia. Jadi amat penting untuk kita mendapat ilmu ataupun mengetahui apa itu ketumbuhan otak. Dia boleh berlaku pada dewasa dan kanak-kanak. Itu yang pertama. Yang kedua, maklumat tu mestilah daripada maklumat yang sahih dan tepat.
dan jika ada sebarang kemusykilan dapatkan pandangan daripada pakar yang lebih tahu mengenai konsep rawatan. Apabila kita didiagnos sebagai ketumbuhan, ini bukan pengakhiran kerana banyak rawatan yang kita boleh lakukan dan dengan teknologi perubatan masa kini dan terbukti banyak pesakit yang kalau dulu kita tak dapat selamatkan, sekarang mereka berpeluang untuk hidup dan ada yang hidup lebih daripada 10 tahun, 20 tahun. Kalau sebelum ini memang kalau dengar ketumbuhan tumor tu semua orang takut. Lepas tu sangat penting apabila contoh kalau kita ada rakan-rakan ataupun saudara yang mengalami ketumbuhan, maka kita perlu bagi sokongan dan dapatkan rawatan dengan cepat. Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Dr. Azmi Alias selaku Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kanan Neurosurgery Jabatan Neurosurgery Hospital Kuala Lumpur HKL berkongsi dengan kita berkaitan dengan tumor otak. Dan pastinya kalau anda mungkin nak saksikan siaran ulangan boleh sahaja di mana-mana platform TV3 Malaysia. Dan terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami. Minggu hadapan dengan topik yang berbeza masih lagi bercerita tentang kesihatan dan diri anda hanya di Hello Doctor. Assalamualaikum, salam sejahtera.